Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaika ya sayyidi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin Allah muliakan, sahabul fadilah, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Khashi'in Desa Petaling. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita merafa' setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan rahman inayah, kurnia dan anugerah daripada Allah. Pada hari ini dapat sama-sama kita bertemu dalam kerangka pertemuan yang mudah-mudahan dalam pertemuan ini Allah selitkan kebaikan insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ruang sebelum kita bangun tunai solat Jumaat, saya diberikan kesempatan lebih kurang sekitar 30 minit untuk kita menyebut satu bicara yang begitu besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita nak sebut pada hari ini seperti yang Tuan Pengerusi kita sebut, tajuk yang diberi berkaitan dengan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muliakan Allah, sedekah ni merupakan di antara amalan yang paling afdal. Allah menyebut di dalam Al-Quran, mengkhabarkan dalam Al-Quran, Allah nyatakan satu peristiwa. Allah sebut dalam Quran, Allah kata di antara manusia tu ada yang ketika mana ajal mereka sampai, mereka ketika itu minta pada Allah, wahai Allah, tolonglah ya Allah, tangguh sedikit sahaja ajal kami ya Allah, supaya kami dapat bersedekah. Hadirin muliakan Allah, melihat kepada ayat yang Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran menunjukkan betapa besar kelebihan fadilat sedekah. Hari ini kita nak cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal sedekahnya. Ketika ditanya kepada sahabat Nabi yang nama Abdullah ibn Abbas, sahabat nama Abdullah ibn Abbas, seorang sahabat yang menjadi rujukan kepada sahabat lain. Nabi mendoakan sahabat Abdullah ibn Abbas ini, kata Nabi, ketika lahir anak ini, diberi pada Nabi, tahnikkan anak ni, Nabi baca satu doa, Allahumma faqih fiddin wa 'allim ta'wil. Tuan-tuan amal doa ni tuan-tuan. Allahumma faqih fiddin wa 'allim ta'wil. Sebut begitu. Datang orang kan, kita ada cucu, ada anak buah datang, tolong tahnik, dia kata. Baca doa ni tuan-tuan. Doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amal doa ini, ajar pada kita. Berkat daripada Nabi tahnik, baca doa ini, anak ni Abdullah ibn Abbas, sahabat yang kecil zaman Rasulullah, budak zaman Rasulullah. Ketika kata sahabat ini, berkat daripada Nabi mendoakan aku ke semua ayat Al-Quran, 6,236 ayat yang turun dalam Quran, kesemuanya aku tahu tafsirannya. Sebab Nabi sebut wa'allim ta'wil, ya Allah alimkan, bijakkan anak ini dalam perkara-perkara Quran. Hadirin muliakan Allah, sahabat ni ketika ditanya Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, siapakah manusia yang paling pemurah sekali? Apa kata Abdullah bin Abbas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kata sahabat,
orang yang paling pemurah itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muliakan Allah, kita mendengar banyak bicara tentang kehidupan para sahabat. Abdurrahman ibn Auf, kita pernah sebut dalam beberapa kuliah sebelum. Abdurrahman ibn Auf di antara sahabat yang kaya raya. Kekayaan yang ditinggalkan oleh Abdurrahman ibn Auf saat meninggal dunia, hartanya mencecah triliun. Bukan biliun, triliun harta yang ditinggalkan. Subhanallah, kaya. Apa rahsia kekayaan Abdurrahman bin Auf? Rahsianya perbanyak sedekah. Pernah satu masa dan ketika Madinah ketika itu setelah Rasulullah wafat, zaman kehidupan Sayyidatina Aisyah masih lagi hidup ketika itu, satu masa masuk rombongan dagang daripada kumpulan Abdurrahman bin Auf. 700 ekor unta masuk ke dalam Madinah, serentak masuk ni. Padat Madinah, sesak kota Madinah ketika itu, sehingga debu-debu pasir naik di kawasan sekitar Madinah. Lalu ditanya, milik siapakah rombongan dagang ini? Ini milik Abdurrahman ibn Auf. Lalu Aisyah mendoakan, mudah-mudahan Allah berkati rombongan dagang Abdurrahman ibn Auf ini. Mendengar bicara doa yang disebut oleh Aisyah, apa kata Abdurrahman? Bersaksilah wahai Aisyah, saat dan ketika ini 700 ekor unta berserta dengan barang dagangan yang penuh atas unta ini, kesemuanya aku infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan-tuan, satu ekor unta berapa nilai hari ini tuan-tuan? Lingkungan 13,000, 15,000, lingkungan harga tu. Satu ekor, tuan-tuan bayang 700 ekor. 700 ekor kesemuanya diinfak. 100 ekor je ada sampai 1.2 juta, 1.3 juta. 700 ekor kesemua diinfak begitu saja. Allah memberikan keberkatan pada Abdurrahman bin Auf atas sebab sedekah begini, semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya dan semakin kaya. Islam ajar pada kita tuan-tuan, nak kaya kena bersedekah. Ini yang Islam ajar pada kita, nak kaya kena bersedekah. Selagi tak kaya, sedekah tuan. Doa, ya Allah Ustaz, saya doa ni saban waktu, pagi, petang, siang, malam, minta kaya dengan Allah, tak bagi-bagi. Hadirin muliakan Allah, cuba cek sedekah kita pada jalan Allah bagaimana. Ni janji Allah. Di antara tuan-tuan, di antara amalan yang Allah balas atas dunia dulu sebelum akhirat. Atas dunia Allah balas dah, akhirat telah lagi lah akhirat. Antara amalan itu adalah amalan yang namanya sedekah. Di antara azab, seksa yang Allah bagi dulu atas dunia sebelum akhirat. Atas dunia dapat dah, derhaka pada orang tua. Ini di antara rahsia-rahsia amalan yang kita perlu tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW ketika dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas sebagai orang yang paling pemurah, lalu sahabat yang lain bertanya, kenapa tidak disebut sahabat-sahabat yang lain? Tahu dah, masyarakat tahu dah, sahabat tahu dah Rasulullah ni memang seorang yang rajin sedekah, paling pemurah. Tetapi pertanyaan sahabat di antara sahabat ini adalah untuk memberikan penekanan, peringatan yang lebih ketat lagi. Kenapa Abdullah bin Abbas tidak menyebut sahabat lain? Kerana kata Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Auf ketika dia berinfak, ya, dia berinfak dengan nilai yang begitu banyak. Abu Bakar pernah ketika Rasulullah seru, wahai sekalian umat Islam, aku hendak menggerakkan satu rombongan untuk keluar pada jalan Allah, nak keluar berjihad, berinfak kalian. Abu Bakar bawa semua tuan-tuan. Semua. Ketika mana tanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggal untuk anak dan isteri kamu? Apa kata Abu Bakar? Yang ku tinggalkan pada anak dan isteriku hanyalah Allah dan Rasulnya. Bawa semua tuan-tuan. Bawa semua. Kaya ada Abu Bakar, sahabat di antara yang kaya. Tetapi sahabat nama Abdullah bin Abbas ni dia sebut Rasulullah yang paling dermawan,
pemurah. Kerana kata Abdullah bin Abbas, ketika sahabat ini berinfak, mengeluarkan semua harta mereka pada jalan Allah, mereka ketika itu mengeluarkan semua dinar dan dirham yang mereka ada. KWSP ke, air sinar ke, air lestari ke, apa jenis air sekalipun, semua ketika dapat ni, sahabat kalau dapat diinfak semua. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat infak semua, ya betul. Tetapi ketika mereka menginfakkan semua dinar dan dirham yang mereka ada, ketika itu mereka masih lagi mempunyai perniagaan-perniagaan yang boleh diusahakan. Mereka masih lagi mempunyai tanah-tanah yang mendatangkan hasil daripada tanah itu. Subhanallah. Tetapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedekah, baginda Nabi tidak meninggalkan sedikit pun hartanya, melainkan semuanya diberikan kepada jalan Allah. Pernah Aisyah didatangi di rumahnya oleh sahabat yang lain. Fakir miskin datang rumah Aisyah, "Wahai Aisyah, kami diperintah Rasul datang minta apa yang ada di dalam rumah." Apa kata Aisyah? "Ma indana syai'un illa al-ma." Di rumah kami ni tak ada satu apa pun, melainkan yang ada cuma air kosong saja, air mineral saja yang ada. Subhanallah. Sehingga tahap tu, Allahu Akbar, dahsyatnya sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah adalah insan yang kaya. Dia kata, pelik pula kali ni punya kuliah. Selalu kita dengar Rasulullah seorang yang miskin, fakir, orang yang tak ada harta. Kata Abdullah ibn Mubarak, satu orang tabi'in, mujtahid, businessman di zaman dia, dan juga dia ni keluar berjihad. Abdullah ibn Mubarak, dia sebut apa? Dia khawatiri iman orang yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini fakir dan miskin. Dia khawatiri iman. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang yang kaya, tetapi Rasulullah tidak pernah mengekalkan kekayaan yang diperoleh masuk ke dalam rumah dalam tempoh yang lama. Ketika mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima harta di waktu zuhur, harta itu tidak akan pernah kekal sehingga asar, melainkan diinfakkan pada jalan Allah. Ketika Rasul menerima harta itu pada waktu asar, tidak akan pernah harta itu bertahan sampai maghrib. Allahu Akbar. Ini sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu masa kita sebut cerita Rasulullah bersedekah bagaimana? Pernah satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dihadiahkan oleh satu orang. Ini cerita Rasulullah duduk Madinah. Kerana ketika Rasulullah duduk di Madinah, zaman itu adalah zaman Islam daripada keadaan tak diterima dunia ketika itu, berhijrah sahaja ke Madinah, Islam membangun dengan begitu besar. Rasulullah adalah seorang ketua negara, presiden dunia Islam ketika itu adalah Rasulullah. Jadi menjadi satu kebiasaan, satu orang presiden, satu orang perdana menteri, satu orang ketua negara, kebiasaannya akan didatangi oleh ketua-ketua negara lain. Rombongan akan datang, hubungan dua hala, diplomatik dan sebagainya. Jangan kata Rasulullah hanya duduk dalam masjid, jangan kata Rasulullah hanya keluar berjihad, angkat perang saja. Tidak, Rasulullah mengajarkan seluruh cara hidup, baik daripada segi berpolitik, baik daripada segi mengurus negara, daripada segi ekonomi, semuanya Rasulullah contohkan sepanjang hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muliakan Allah, Rasulullah duduk di Madinah, ketua negara. Biasalah bila jadi ketua negara, orang akan datang, ada rombongan-rombongan yang datang membagi menghadiahkan satu hadiah kepada Rasulullah, ataupun memberikan harta kepada negara-negara Islam, berinfak untuk jalan agama dan sebagainya. Lalu satu masa dan ketika Rasulullah dihadiahkan, Rasulullah menerima hadiah. Rasulullah tidak menerima sedekah. Khususiat untuk Nabi dan Rasul, untuk kesemua Nabi dan Rasul, khususiat mereka tidak menerima sedekah. Mereka menerima hadiah. Jika diberi kepada Rasulullah hadiah, yang kata sahabat hadiah itu memenuhi
berupa kambing-kambing, binatang ternak, ghanam yang memenuhi di antara dua bukit. Memenuhi lurah di antara dua bukit. Tuan-tuan boleh bayang berapa ekor binatang yang diberikan ketika itu kepada Rasulullah. 16 ekor kah tuan-tuan? Tak. 10 ekor kah? 100 ekor kah? Tuan-tuan, kalau 100 ekor pun saya ingat tak penuh ruang masjid kita ni. 100 ekor kambing. Tuan-tuan bayang, sahabat ni kata Rasulullah dihadiahkan dengan binatang ternak, kambing-kambing, yang kambing-kambing itu memenuhi di antara dua bukit. Duk celah bukit penuh kambing. Ratusan ekor diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Nabi melihat, dihadiahkan kepada Nabi melihat dengan binatang-binatang itu, datang satu orang Arab Badui. Satu orang Arab Badui dia datang. Dia kata, "Wahai Rasulullah, milik siapakah kambing-kambing yang banyak ini wahai Rasulullah?" Nabi sebut, milik aku yang baru sahaja dihadiahkan oleh fulan bin fulan kepada aku, baru sahaja. Wahai Rasulullah, sesungguhnya sangat lumayan wahai Rasulullah. Nabi tanya, apakah ianya mengujakan kamu? Dia kata, ya wahai Rasulullah, aku teruja. Nabi kata, kalau begitu, ke semua binatang ini aku sedekahkan, aku berikan pada kamu, kesemuanya. Subhanallah. Sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kaya tak tuan-tuan? Nabi kaya. Tetapi Nabi memilih untuk hidup dalam keadaan sederhana. Nabi sebut dunia bukan untuk Muhammad dan bukan untuk ahli keluarga Muhammad. Ini cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah ajar kekayaan kepada ahli keluarganya. Bukan tak boleh kaya, tuan-tuan, boleh kaya. Kalau orang Islam semua miskin, pakai baju koyak-koyak pun tak kena kaya juga kan. Orang Islam kena kaya supaya ada yang membayar zakat. Membayar zakat untuk membangun ekonomi orang Islam, kena kaya. Cuma nak begitu dalam kekayaan, perbanyak sedekah. Ni toki dah tuan-tuan, jadi toki dah kita ni. Tapi rega kalau berniaga nak kurang RM1 pun payah. Nak buh tabung masjid ketika mana gaji RM1,000, bubuh tabung masjid RM5. Gaji RM1,000 bubuh RM5. Allah bagi gaji RM10,000, bubuh RM5 kat tuan. Allahu Akbar. Jauhnya kita dengan sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mana diperoleh harta itu, Arab ni dia balik rumah, Arab Badui ni dia balik kampung halaman, dia balik kepada kaum dia. Lalu dia sebut, ya ayyuhal qaum, dia kata, wahai seluruh kaum, wahai seluruh kaum kerabatku, aslimu, masuk Islam kamu semua. Fa inna Muhammadan qad a'ta malan la yakhafu ahadun al-faqrah. Muhammad nanti kalau kamu masuk Islam, Muhammad akan memberikan harta kepada kamu semua. Dengan harta itu, la yakhaf, kamu takkan pernah takut kepada kemiskinan. Nak kata Muhammad akan bagi harta yang banyak, kamu takkan miskin. Tuan-tuan, tengok sini. Orang yang tak faham pada perjalanan kisah ini, dia akan kata Arab ni dia perlu Islam sebab harta, sebab Islam semua ni. Dia akan sebut begitu. Tetapi kata sahabat nama Anas ibn Malik, dia kata, kami menyangkakan seakan itu peringkat awal. Tetapi apabila kami menelusuri perjalanan sedekah Nabi ini kepada golongan fakir miskin yang Rasulullah kayakan mereka ni, kata sahabat Arab Badui ini, mereka kumpulan ini, mereka yang terima Islam dengan cara ni daripada Rasulullah, mereka semakin hampir dengan Nabi, mereka semakin selalu mengikut Nabi. Akhirnya mereka mengenal akhlak Nabi, mereka mengenal Islam. Dan saat itu kata para sahabat, kata Anas ibn Malik, dan saat itu mereka menyayangi Islam lebih daripada dunia dan seisinya. Cara Rasulullah berdakwah dua dalam satu, tuan-tuan. Sebab itu kita jangan mudah untuk kita meletakkan sesuatu hukum ke atas satu keadaan. Dia masuk Islam sebab nak kahwin, nak tunggu. Dia masuk Islam sebab nak bantuan. Dia masuk Islam sebab ebit you datang.
Contoh tuan-tuan, realiti yang berlaku hari ini, jangan mudah kita nak meletakkan satu keputusan pada satu yang kita tengok dengan mata kasar semata-mata. Hadirin yang dimuliakan Allah, tu baru kita cerita satu. Banyak lagi riwayat-riwayat sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu masa Rasulullah solat bersama dengan para sahabat dalam masjid Nabi. Duduk dalam masjid, Rasulullah solat sama-sama dengan para sahabat ketika itu. Lalu selesai sahaja solat, tak berapa lama selesai solat, Rasulullah bingkas bangkit berdiri tak. Rasulullah bangkit, lalu Rasulullah ketika itu melangkah paha para sahabat. Sahabat duduk saf rapat ni tuan-tuan, saf sahabat dia rapat. Kita kan tak apalah kan, masalah Covid tak apalah jarak kan. Tapi tak Covid tu hari pun tak berapa nak rapat juga kita. Masalah agak kita kan. Orang Melayu ustaz duk tahiyat akhir. Tuan-tuan tengok orang Melayu dengan Arab tahiyat akhir beza sungguh. Orang Melayu dia gaut, ada darah tinggi, ada macam-macam penyakit ada kan, jadi dia punya space tu kena selesa sikit lah. Sahabat dia solat rapat tuan-tuan, seusai solat pun sahabat rapat lagi. Sahabat solat rapat berebut duduk sebelah kanan, saf kanan berebut. Sebab selalunya Rasulullah seusai bagi salam, Rasulullah akan duduk paling ke arah kanan. Kadang-kadang ada beberapa ketika Rasulullah paling ke arah kanan. Di sahabat ni dia berebut duduk belah kanan. Tapi jangan tuan-tuan berebut sampai tak ada orang duduk belah kiri pula. Dia rebut belah kanan, belah kiri tak ada, langsung kosong. Imam tulis kenapa kosong? Ustaz kata jangan macam itu. Maksudnya keutamaan fadilat tu saf yang awal. Tapi sahabat nak duduk belah kanan sebab nak tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya sayang, sedetik pun tak nak terlepas saat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi solat ni tuan-tuan, habis solat, Rasulullah tiba-tiba bangkit. Rasulullah bergegas balik ke rumah, melangkah paha para sahabat. Berapa jam tuan-tuan? Saya kira ni kisah yang terakhir lah ya. Banyak lagi kisah tuan-tuan. Kalau nak tuan-tuan cari sendiri, tuan-tuan jemputlah penceramah-penceramah cerita satu masa sedekah Rasulullah. Kita akan dapat begitu banyak cerita yang subhanallah, padahallah dia seorang nabi dan rasul. Sahabat ketika itu Rasulullah langkah paha-paha sahabat, bergegas balik ni daripada tempat imam Rasulullah. Masuk sahaja tu, tak berapa lama Rasulullah balik duduk, sambung balik zikir. Rasulullah berzikir selepas solat. Rasulullah berwirid selepas solat. Rasulullah ada amalan-amalan tertentu yang Rasulullah selalu buat selepas solat. Jadi orang yang kata Nabi tak ada berzikir, Nabi tak ada wirid ni tuan-tuan, dia kena tengok balik. Hadirin muliakan Allah. Lalu Nabi duduk, sahabat tanya, wahai Nabi Allah, wahai kekasih kami Rasulullah, kami jarang-jarang tengok kamu habis solat bangkit. Selalunya wahai Rasulullah kamu akan berzikir, berwirid terlebih dahulu. Kenapa hari ini wahai Rasulullah kamu bergegas balik? Kata Nabi apa? Wahai sahabat, seusai saja solat tadi, beberapa ketika aku teringat bahawa di dalam rumah salah seorang isteri aku ada sebentuk emas, sebentuk tuan-tuan, bukan selombok, ada sebentuk emas yang tersimpan di dalam rumah yang diberikan kepada aku, dan dia ada dalam rumah. Lalu aku segera mendapatkan emas tadi, balik cari emas tadi, dan baru saja tadi aku sedekahkan emas itu kepada jalan Allah. Subhanallah. Betapa dunia tidak pernah menyinggah di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Itu sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muliakan Allah. Kerana apa? Sebab kita bila tengok orang-orang saleh 1400 tahun dahulu, mereka yang hidup sezaman dengan Rasulullah, para sahabat, hari-hari sedekah. Bukan kata kaya sahabat, tak. Sahabat ada satu orang tabi'in, dia bersedekah satu hari dengan nilai sebiji bawang. Rumah dia ada bawang, dia bersedekah dengan bawang itu, disedekahkan. Punya satu hari tidak mahu dibiarkan berlalu tanpa sedekah.
Ni sedekah saya sebut ni tuan-tuan, sedekah yang wang ringgit ni. Bukan sedekah senyum. Dia kata, ustaz tu sedekah dia pun pakai alik senyum. Keluar dia kata, kenapa tu Haji senyum manjang habis? Tadi cerita tentang sedekah, jadi saya sedekahlah senyum. Bukan yang tu. Ni sedekah yang dimaksudkan adalah dinar, dirham, wang ringgit. Hadirin muliakan Allah, kerana orang-orang terdahulu mereka mengetahui hanya saja ruang kehidupan yang Allah bagi hari ini 20 tahun, 30 tahun, 63 tahun, 56 tahun, 34 tahun Allah bagi hari ini. Itu sahajalah ruang ada untuk kita beramal soleh kepada Allah. Tu je tuan-tuan, tak ada ruang lain dah. Mati besok, tutup habis ruang nak beramalan, nak buat amalan, nak bersedekah, nak solat, puasa, zakat, tak ada dah tuan-tuan. Ini sahaja ruang yang kita ada. Subhanallah. Sebab itu kita tengok orang dulu bila bersedekah banyak sedekahnya. Bila mereka salat banyak bilangan rakaat dan khusyuk salat mereka. Ketika mana mereka berpuasa banyak puasa-puasa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Tuan-tuan, saya kongsi satu fadilat sedekah yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Saya kira ni penutup tuan-tuan. Rasulullah sebut dalam sepotong hadis, amalan yang menerangi kubur adalah sedekah. Ini di antara fadilat sedekah yang begitu banyak. Kita tak sebutlah, yang Allah sebut dalam Quran digandakan dengan 700 kali ganda dan sebagainya. Saya nak sebut satu tuan-tuan sebagai penutup. Sedekah adalah amalan yang akan menerangi kubur. Termasuk sedekah yang diniatkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan, sedekah sok tabung masjid sehari RM10 niat untuk orang tua dah meninggal dunia. Pukul 1 tuan-tuan masuk tabung masjid, pukul 1 lah datang orang memberikan hadiah kepada orang tua kita dalam kubur ni daripada anak kamu. Pukul 1 kita masuk tabung masjid, pukul 1 lah kubur menyala tuan-tuan. Menyala kubur orang tua. Kerana sedekah di balasan dia, tika tu masuk, tika tu lah dia jadi. Sebab tu orang mati dia minta tangguh kejap nak sedekah. Dia tak tangguh kejap nak sujud dah. Tangguh kejap nak sedekah. Sebab sedekah keluar poket, masuk je. Situ terus diberikan ganjaran. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya suruh tuan-tuan dalam kerangka kita menuju kepada Ramadan, tuan-tuan perbanyak biasakan diri bersedekah pada bulan ini supaya kita masuk dalam Ramadan dalam keadaan amalan sedekah ini menjadi satu darah daging kita tuan-tuan. Rugi besar, rugi besar mereka yang mengetahui kelebihan-kelebihan dan fadilat Ramadan. Mereka mengetahui fadilat Ramadan dan mengetahui fadilat sedekah, tetapi mereka tidak menggabungkan fadilat ini ketika mana datang bulan Ramadan. Bolehkah Ramadan tiba-tiba nak sedekah tuan-tuan? Boleh, tapi payah. Melainkan jika dimulakan daripada sekarang jadi amalan harian tuan-tuan. RM1, RM2, RM3 setiap hari tanpa gagal. InsyaAllah mudah-mudahan hadirin muliakan Allah. Saya kira pertemuan kita pada hari ini cukup sekadar ini. Yang baik itu datang daripada Allah, kurang dan lemah daripada kelemahan kekurangan diri saya. Mohon ampun dan maaf atas ketelanjuran bahasa, mungkin menggurus hati yang mendengar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dulu majlis dengan tasbih kafarah dan surat subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.